Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, berjumpa kita kembali. So, pada hari ini kita akan discuss pasal projek akhir yang akan dibuat oleh para pelajar bagi menggantikan kita kata peperiksaan akhir lah. Okay, di mana bagi paper pengurusan dan pembangunan Islam tidak akan ada kita kata peperiksaan akhir, tapi akan ada projek akhir yang perlu dilaksanakan oleh para pelajar dan perlu dihantar sebelum tarikh yang ditetapkan oleh para pensyarah, iaitu pada 4 September 2020. Okay, so selepas ni para pelajar akan tengok skrin je, takkan nampak saya. Okey, dalam projek akhir kita, okay, kalau para pelajar boleh tengok kat skrin, ini contohlah, okay, saya tak download benda ni, okay, ada dalam Google Drive saya. So, ini adalah penilaian projek akhir iaitu bagi semester Julai hingga Ogos 2020, okay, bagi semester para pelajar, semester 1 dan semester 3, okay, yang mengambil subjek pengurusan dan pembangunan Islam. Okey, so bentuk penilaian yang dibuat adalah dalam bentuk video di mana para pelajar perlu menyediakan video pendek, okey, berkaitan, nanti kita akan terangkan di bawah lah. Okey, jenis penilaian adalah berkumpulan, so para pelajar boleh maintain je dalam kumpulan yang buat profil syarikat dan juga yang membentang. Okey, itu akan membuatkan para pelajar lebih mudah lah. Okey, so kita akan bacalah arahan dan keperluan kepada para pelajar. Okey, benda ni saya akan post dalam Google Classroom bagi memudahkan para pelajar untuk mendapat kita kata maklumat lah berkaitan dengan projek akhir yang akan dilaksanakan. So, saya harap dalam masa yang sama, para pelajar yang belum berjumpa dengan pensyarah tutorial pada minggu ni, bolehlah berjumpa dengan pensyarah tutorial untuk tanya lebih lanjut mengenai kita kata projek akhir yang akan dilaksanakan. Okey, kalau kita lihat arahan penilaian ni, arahan yang pertama adalah, okey, projek akhir ini akan dijalankan secara berkumpulan, iaitu ahli bagi setiap kumpulan adalah tidak melebihi daripada 5 orang. Okey, maksudnya kat sini dia sama macam pembentangan dengan profil syarikat di mana ahli tak lebih 5 orang, tapi 6 orang dibenarkan atas kebenaran pensyarah tutorial masing-masing lah. So, pada pandangan saya, stay sahaja dalam kumpulan yang para pelajar buat tugasan, okay, iaitu profil syarikat dan juga membentang pada semester ini bagi subjek ini dalam melaksanakan projek akhir ni supaya lebih mudah. Okay, so stay dalam kumpulan sedia ada lah. Okay, para pelajar perlu membuat pembentangan video berkaitan dengan kaedah SWOT bagi mana-mana syarikat yang dipilih. Okay, bagi point nombor 2 ni, saya harap para pelajar just maintain sahaja, okay, syarikat yang kita kata syarikat yang para pelajar buat profil syarikat. Maksudnya syarikat yang kita kata ataupun organisasi yang pelajar sediakan profil syarikat. Maksudnya yang pelajar bentang tu, pelajar stay sahaja menggunakan syarikat yang sama. Supaya tak adalah pening-pening nak pilih syarikat dan sebagainya. Okey, kat sini ada nampak kandungan video hendaklah mengandungi pengenalan latar belakang syarikat, kaedah SWOT, okey, dan isi bagi setiap elemen di dalam SWOT analisis tersebut dan diakhiri dengan penutup. Okey, di mana kat sini dia akan ada beberapa slide lah, okey, yang diperlukan oleh para pelajar, antaranya adalah pengenalan, latar belakang syarikat, kaedah SWOT, okey, dan juga kita kata akan ada penutup. So, akan ada 4 slide lah yang penting. Iaitu kita kata bahan-bahan yang penting. Okey, akan ada pengenalan, okey, latar belakang syarikat, okey, kaedah SWOT ataupun analisis SWOT, okey, dan juga penutup. Okey, rakaman video mestilah berdurasi antara 10 hingga 15 minit bagi setiap kumpulan. So, para pelajar perlu membentang dan membuat video di mana para pelajar perlu menerangkan, slide yang para pelajar sediakan tadi dalam bentuk video. Durasi dia antara 10 paling minimum dan 15 minit paling maksimum. Okey, para pelajar perlu menampakkan sebahagian muka dan badan semasa membentang bahagian masing-masing. Okey, di mana macam kaedah yang saya buat, okey, ada gambar saya yang nampak separuh badan tu. Dia perlu ada sepanjang video.
Okey, para pelajar perlu memasukkan slide, nota, catatan di dalam video bagi setiap isi pembentangan masing-masing. So, saya sarankan kat sini, para pelajar sediakan slide. Nanti saya akan tunjuklah contoh slide yang saya dah buat. Okey, nama, kelas, nombor matrik setiap pelajar hendaklah disertakan di dalam video. Okey, bahagian ni pun perlu ada dalam slide lah. Okey, setiap pelajar perlu terlibat secara langsung dan boleh menggunakan pelbagai aplikasi dalam penghasilan video. Saya akan terangkan juga beberapa aplikasi yang boleh digunakan oleh para pelajar dalam menyediakan video untuk membentangkan SWOT analisis ni. Okey, dan kalau kita lihat kat sini, okey, bukan projek akhir perlu dihantar oleh pelajar menerusi Google Classroom dan tarikh penghantaran bermula 29 Ogos 2020 dan selewatnya pada 4 September 2020. Okey, di mana para pelajar perlu hantar projek akhir ni, okey, pada 4 September 2020. Itu adalah yang terakhir sekali. Okey, kriteria ataupun rubrik permarkahan yang ada adalah teknik penyampaian. So, setiap pelajar perlu jelas dalam menyampaikan dan fakta yang dinyatakan juga perlu jelas lah. Okey. Okey, di mana bahasa yang digunakan juga adalah kita kata perlulah formal. Okey, ketepatan fakta. So, dan pengolahan maklumat perlu, okey, bagi para pelajar. Supaya kita kata kat sini pensyarah boleh lihatlah sama ada para pelajar faham ke tidak poin-poin di dalam SWOT analisis yang para pelajar letakkan tadi. Okay, ini adalah dia punya huraian. So, markah dia dekat atas. Okay, iaitu kategori lemah, sederhana dan baik. Okay, kreativiti. Okay, pelajar dilihat tidak mempunyai daya kreativiti yang tinggi dalam penghasilan video. So, video para pelajar pun perlulah dihasilkan dengan kaedah yang kreatif lah supaya kita kata kat sini akan dapat markah untuk benda ni. So, kita record guna software lain dan juga kita boleh edit video tu guna software yang berbeza. Nanti saya akan tunjukkanlah beberapa kaedah. Okey, etika dan moral profesional. Okey, tidak menepati etika penyediaan di mana pelajar melakukan plagiat dan penghantaran projek akhir lewat daripada tempoh yang ditetapkan. Okey, plagiat bermaksud adalah para pelajar ambil sumber daripada internet. Ambil sumber daripada internet. Okey, tanpa kita kata kat sini mengolah ayat tersebut dengan baik. Maksudnya copy semua. So memang akan dalam kategori lemah lah. Okey. Okey, ini merupakan contoh slide yang saya sediakan, okey, bagi pembentangan lah. Okey, saya terangkan dulu, okey, contoh slide yang ada. Okey, saya buat syarikat Mary Brown Sdn Bhd. Okey, second slide ataupun first slide para pelajar boleh letaklah nama, nombor matrik dan juga kelas setiap ahli kumpulan. Okey, nama, nombor matrik dan juga kelas setiap ahli kumpulan lah. Okey, kalau ada 6 lah. Kalau kita kata maklumat ahli ni boleh diletakkan pada slide pertama, so para pelajar letakkan pada slide pertama. Okey, kalau macam saya ni dia tak berapa muat, so that's why saya letak kat slide yang kedua lah, tak jadi masalah. Okey, kemudian dalam kriteria penyediaan tadi ada nyatakan perlu membuat pengenalan. So para pelajar perlu sediakanlah pengenalan bagi pembentangan para pelajar dalam bentuk ayat. Okey, kemudian kita juga ada mengenai latar belakang Mary Brown Sdn Bhd. Okey, yang ni lah para pelajar perlu letakkan bila ditubuhkan, sejarah penubuhan, okey, di mana mula ditubuhkan, berapa produk yang ada dan sebagainya. So para pelajar boleh letaklah latar belakang syarikat tu di second slide. Okey. Kemudian kita ada analisis SWOT. Inilah yang kita kata main component dalam penyediaan video ni. Okey, di mana di sini saya dah sediakan SWOT analisis, okey, berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, okey, dan juga peluang dan juga ancaman. Okey, di mana di dalam requirement tadi ataupun keperluan tadi para pelajar perlu menyediakan 5 point. So kalau awak tengok kat sini semua ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so saya akan tengoklah. Okey, bagaimana nak buat analisis SWOT ni? Okey, SWOT analisis ni ada
Okey, kalau para pelajar sedar sebenarnya, okey, analisis SWOT ni telah dipelajari dalam bab 3. Okey, saya sebut tadilah bab 3 di muka surat 44. Okey, bab 3 di muka surat 44. Okey, sebenarnya SWOT analysis adalah S adalah strength, W adalah weaknesses. Di mana kalau ditukar dalam bahasa Melayu, strength adalah kekuatan, weaknesses adalah kelemahan. Okey, kekuatan dan kelemahan ni datang daripada dalam. Okey, dalam kita kata dalam organisasi itu sendiri. Okey, dalam organisasi itu sendiri, bukan luar. Okey, kalau kita lihat dekat sini, okey, kekuatan syarikat adalah, okey, contohlah Mary Brown ni, syarikat makanan segera pertama di Malaysia. Okey, di mana Mary Brown adalah merupakan syarikat yang makanan segera pertama yang ditubuhkan di Malaysia. Okey, di sini para pelajar perlu menerangkan lagi. Okey, mungkin juga menerangkan kita kata bila ditubuhkan, di mana ditubuhkan, tahun ditubuhkan, itu. Okey, kita kata pertama tu kenapa digelar pertama. Okey, penerangan ataupun penjelasan mengenai setiap poin itu adalah perlu. Okey, contohnya lah. Okey, saya terangkan sikit. Okey, kekuatan Mary Brown merupakan syarikat makanan segera pertama di Malaysia, di mana Mary Brown mula ditubuhkan pada tahun 1981 dan tiada syarikat makanan segera lain yang ditubuhkan sebelum daripada tarikh yang dinyatakan tadi. Oleh itu, okay, Mary Brown dia punya kekuatan adalah merupakan kita kata penyedia makanan segera pertama di Malaysia ataupun fast food di Malaysia. Okey, poin yang kedua adalah mempunyai pengalaman selama 39 tahun. Okey, ini adalah daripada tahun penubuhan Mary Brown sendiri iaitu 1981. Okey, Mary Brown mula dijadikan syarikat, maksudnya dijadikan pertubuhan pensyarikatan pada tahun 1987 dan pengalaman selama 39 tahun ini membuatkan ia menjadi kekuatan kepada syarikat Mary Brown itu sendiri. Okay. Yang ketiga adalah menu makanan segera yang berteraskan kepada budaya dan kehendak rakyat Malaysia. Okey, uniknya Mary Brown ini dan kenapa saya nyatakan ini sebagai kekuatan adalah kerana jika boleh dilihat dalam menu-menu yang disediakan oleh Mary Brown, kebanyakan menunya adalah berteraskan budaya dan kehendak rakyat Malaysia. Contoh macam nasi lemak, kemudian kita ada mi kari, rice and curry, with ayam, dengan ayam, itu antara menu-menu yang disediakan oleh Mary Brown. Di mana kalau kita lihat di sini, menu-menu tersebut telah lama wujud di dalam organisasi Mary Brown. Dan kita lihat bahawa syarikat-syarikat besar seperti kita kata KFC, McDonald mula meniru kita kata kaedah kekuatan ini di dalam menghasilkan produk mereka. Kemudian yang keempat adalah Mary Brown mempunyai sijil halal dalam pengendalian makanan segera. Di mana sijil halal merupakan satu komponen yang penting di Malaysia kerana Malaysia kita kata adalah sebuah negara yang kita kata kebanyakannya beragama Islam. So, ini merupakan kekuatan Mary Brown kerana bukan sahaja golongan Muslim boleh makan tetapi non-Muslim juga boleh kita kata mengambil ataupun menggunakan ataupun membeli makanan segera di syarikat Mary Brown. Kekuatan yang terakhir adalah mereka mempunyai cawangan hampir 25 buah restoran di dalam dan di luar negara. Antara negara adalah seperti China, kemudian Myanmar, antaranya lah dan juga Timur Tengah. Itu antara kekuatan-kekuatan Mary Brown. So kat sini para pelajar perlu menerangkan dengan lebih jelas. Poin di situ tapi jelaskan dengan lebih mendalam setiap poin yang para pelajar nyatakan. Kalau lihat sebenarnya ada section creativity. So mungkin para pelajar boleh letak short video ke di dalam kita kata SWOT analysis ini untuk tunjuk. Menu makanan segera boleh letak image ke, contoh nasi lemak Mary Brown, kemudian kita kata mi kari Mary Brown, benda-benda tu boleh diletakkan. Itu adalah creativity.
Okey, mungkin kaedah tu akan boleh digunakan oleh para pelajar. Okey, nanti saya akan hantar slide ni sama. Ini adalah kelemahan dia. Okey, dia ada 5 poin. So, 5-5 perlu diterangkan. Okey, ini adalah dia punya peluang dan juga ancaman. Okey, peluang dan juga ancaman lah. Okey, peluang dan ancaman ni adalah daripada luaran. Okey, daripada luaran. Okey, di mana macam persaingan itu luar, malapetaka dunia, COVID adalah luar, polisi kerajaan itu adalah luar, ekonomi itu adalah luar, kemudian cara hidup. Maksudnya kita kata pembeli itu adalah daripada luar. Okey, itu antaranya lah. Peluang pun sama daripada luar. So, kita boleh lihatlah beberapa kaedah. So, pertama sekali para pelajar perlu faham dulu apa itu SWOT analysis. Okey, ada 5 ahli tapi SWOT ada 4. Macam mana nak terangkan? Okey, pembahagian tugas boleh dibuat. Okey, setiap ahli satu bahagian di dalam SWOT analysis. Okey, ahli yang kelima, okey, boleh menerangkan pengenalan, latar belakang dan juga penutup pembentangan.